Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 24 Februari 2021 bersama saya Al-Faris Jemurin. Fokus berita tengah hari. Penghantaran pertama vaksin COVID-19 untuk Sarawak dijadual tiba pada petang ini selepas kumpulan pertama sebanyak 312,390 dos tiba di Kuala Lumpur pada Ahad lepas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas bersama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dijadual menyambut ketibaan vaksin Pfizer-BioNTech itu pada jam 6.30 petang ini bertempat di Warehouse Raya Air, kawasan kargo lapangan terbang Kuching. Pelancaran pengedaran vaksin akan diadakan secara serentak pada Sabtu ini bertempat di Stadium Perpaduan Petrajaya dan di Sibu. Pendaftaran untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 boleh dibuat di aplikasi MySejahtera, telefon pintar masing-masing bermula sejak Selasa. Kira-kira 2.2 juta rakyat negeri ini yang berumur 18 tahun ke atas layak untuk divaksin. Berita seterusnya, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin telah mengadakan tinjauan ke atas dua projek transformasi luar bandar RTP di Kampung Muhibah, Kuala Baram Miri pada Isnin. Semasa tinjauan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu meminta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK sentiasa peka dan menjaga keselamatan kemudahan asas kampung. Katanya ini bagi memastikan fasiliti yang dibekalkan Kerajaan Sarawak dapat dimanfaatkan secara sepenuhnya oleh penduduk setempat. Dua projek RTP yang dilawati kini sedang dalam pembinaan adalah naik taraf bumbung Dewan Serbaguna Kampung Muhibah dan naik taraf sistem perparitan dengan pembinaan parit konkrit, penambahan pembentong bawah tanah dan pelebaran jalan kampung. Selanjutnya, projek pembinaan bumbung dan tapak serbaguna Sekolah Kebangsaan SK Pulau Melayu, salah satu projek transformasi luar bandar RTP Adun Piasau bernilai RM100,000 siap sepenuhnya. Menurut Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata beliau berasa gembira di atas siapnya projek ini lebih awal daripada tarikh sebenar bagi membolehkan murid-murid menikmati kemudahan apabila sesi persekolahan dibuka pada 1 Mac nanti. I'm very happy that it is to the contractor NJIZ. The schedule for completion is July 2021 and today is physically handing over. Siap sudah lah. Together with our engineer here, of course. So I think this is very good lah. 4 months plus ahead of time lah. Just good for when school reopens next week March. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyaksikan penyerahan projek siap kepada SK Pulau Melayu oleh kontraktor terbabit pada Isnin. Semasa melawat projek RTP di Surau Sinar Islam Kampung Melayu Miri, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau itu menjelaskan sehingga kini sebanyak RM926,800 telah diperuntukkan bagi melaksanakan 10 projek RTP Dun Piasau di kampung berkenaan. Antara projek-projek RTP Dun Piasau di Kampung Melayu adalah seperti yang tertera. Dalam program berasingan pada Selasa, Datuk Sebastian telah mengadakan lawatan ke Pertubuhan Agama Buddha dan Hai Long Si Temple bagi menyerahkan sumbangan peruntukan aktiviti tahunan. Dalam lawatan pertama itu, beliau telah meninjau perkembangan dan melihat status pembinaan lift di Pertubuhan Agama Buddha Miri, Jalan Chongpoh Krokop Miri. Beliau kemudian meneruskan lawatan di Hai Long Si Temple bagi menyerahkan sumbangan peruntukan kepada Persatuan Penganut Dewa Som Syak Lung Kung. Berikut pula, selaras dengan misi Kerajaan Sarawak untuk mempromosikan inovasi digital dan keusahawanan di negeri ini, Tabung Gagasan Ekonomi Anak Sarawak Tegas kini menganjurkan program bimbingan asas muda Youth Founder Mentoring Program YFMP dalam satu kenyataan media pada Isnin. Tegas memberitahu program YFMP itu akan menghubungkan para pengasas muda dengan mentor usahawan berpengalaman dari Malaysia, Indonesia dan Singapura. Selain itu, mereka juga akan dilengkapkan dengan pengetahuan dan pandangan yang bernilai dalam keusahawanan serta menerima maklum balas waktu sebenar, real time mengenai idea perniagaan dan perancangan bagi melahirkan usahawan yang berdaya tahan. Dalam pada itu, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh yang juga pengerusi Tegas berkata, pelajar institusi pengajian tinggi serta graduan baru digalakkan untuk memohon program mentor yang julung kali diadakan di Sarawak ini.
Ujar beliau lagi, Tegas juga akan sentiasa membantu menyediakan sokongan dan memperkasakan usahawan tempatan untuk berkembang secara global melalui perkampungan digital Tegas yang bakal dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak pertengahan tahun ini. Program selama 6 bulan tersebut akan diadakan secara dalam talian khusus untuk pengasas muda Sarawak yang berpotensi tinggi dan masih belajar di institusi pengajian awam ataupun yang baru sahaja bergraduasi. Permohonan bagi program ini boleh dilakukan di laman web seperti yang tertera sebelum 21 Mac. Seterusnya, laporan mengenai Kerajaan Sarawak telah meluluskan untuk menambah 4 pos kawalan sempadan di negeri ini. Panglima Tentera Darat Malaysia TDM General Tan Sri Zamros Muhammad Zain berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan pos di Sarawak adalah sebanyak 19 pos. Bercakap dalam sidang media selepas Majlis Penyerahan Aset Op Benteng Pemerintahan Medan Timur di Serikin pada Isnin, beliau berkata kerja-kerja pembinaan pos tersebut telah dimulakan dan dijangka beroperasi menjelang Ogos tahun ini. Dalam pada itu, General Tan Sri Zamros turut berkata penambahan aset yang baru diterima adalah bersesuaian dengan keperluan operasi mengawal sempadan bagi kawasan yang sukar di Sarawak seperti Op Benteng bagi mengekang penularan COVID-19. Antara aset yang diterima seperti kenderaan lasak sepelbagai bentuk permukaan bumi, ATV, pick-up, motosikal lasak dan drone menepati keperluan operasi kawasan sukar sepanjang sempadan Sarawak, Kalimantan Barat. Jelasnya lagi, dengan adanya penambahan aset baharu, ia akan memudahkan pergerakan anggota-anggota dan meningkatkan keberkesanan pelaksanaan operasi mereka. Ujar beliau lagi, dengan meletakkan mobiliti itu di pos-pos kawalan, tentera dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dan efisien. Sebagai contoh, banyak kejayaan Op Benteng dalam mengekang kemasukan pendatang tanpa izin serta penyeludupan. Manakala di Sibu, aktiviti pengesanan kes secara aktif SCD yang dilaksanakan selama 2 hari di Taman Tasik Permai mendapat sambutan menggalakkan dengan seramai 892 individu tampil melakukan ujian calitan. Dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, SCD tersebut dilaksanakan di sekitar kawasan perumahan Taman Tasik Permai. Ekoran beberapa kes positif dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di kawasan terbabit. Tinjauan oleh kru UKAS pada Selasa mendapati orang ramai menyambut baik aktiviti saringan itu dan berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi ujian calitan secara percuma kepada mereka. Bagi Guru Sukinah Bolhasan, kehadiran beliau di pusat itu atas kerelaannya sendiri demi menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya saya sukarela datang turun untuk swab test ni sebab memandangkan tugas saya sebagai seorang pendidik yang minggu depan sekolah akan buka. So saya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap anak-anak didik saya lah dan juga anak-anak saya yang masih bersekolah. So ini adalah satu kesedaran bagi semua pihak lah sebenarnya sebab memandangkan sekarang kita tengok COVID-19 ini semakin menular di Sibu. So jadi ini adalah langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengadakan swab test. Pesara Guru Banyang Pok pula berkata ujian calitan perlu diambil setiap orang kerana wabak COVID-19 bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh. Ya, of course melalui saringan inilah. Kita pun memang sedar benda ni memang benar bukan boleh bukan main-main kan, memang something very serious. So kita kena ikut apa yang diarahkan oleh kementerian dan sebagainya lah. Demi kepentingan semua orang, bukan untuk diri kita, untuk keluarga ataupun untuk family members kita masing-masing. Manakala jururawat Nori Jerang menyifatkan aktiviti SCD itu sangat penting bagi memutuskan jangkitan COVID-19 yang masih menular di Sibu. Kepentingannya supaya kita boleh memutuskan rangkaian COVID inilah. Kita tidak tahu, macam saya katakan tadi, kita tidak tahu sama ada kita ada COVID itu ke tidak. Bagus kita cek. Sementara kerajaan beri peluang lah. Sementara itu, aktiviti SCD turut diadakan di Bukit Lima Nature Reserve selama 2 hari dengan seramai 1,255 individu tampil melakukan ujian calitan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.